Laporan sebabkan semula tarif elektrik terbaru yang diumumkan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Maximus Ongkili pada Isnin memberikan persepsi seolah-olah ianya membabitkan keseluruhan rakyat, sedangkan pelaksanaan itu kelak hanya membabitkan segelintir pengguna domestik serta pelanggan komersial. Ahli Parlimen Langkawi Datuk Engineer Nawawi Ahmad memberi penjelasan kepada bnbbc.my pada petang Isnin. Dakwaan kenaikan tarif ini membebankan rakyat adalah tidak tepat kerana kenaikan hanya akan membabitkan 30% kediaman yang dimiliki atau dihuni golongan berada yang banyak menggunakan perkakasan elektrik sehingga bil elektrik mereka mencecah melebihi RM77 sebulan. Kenaikan ini hanya kena kepada 30% daripada rumah kediaman di negara ini. Bermakna kata 70% lagi rumah yang tidak akan kena kenaikan. Maksudnya 70% ni hampir 5 juta rumah. Dr. Maximus dalam pengumumannya di Parlimen sudah pun menyatakan 70.67% atau 4.56 juta daripada keseluruhan 6.45 juta pengguna domestik di Semenanjung yang menggunakan elektrik pada kadar 300 kWj dan ke bawah tidak terlibat dengan semakan itu. Begitu juga dengan 62% atau 260,000 daripada 418,000 pengguna domestik di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Maximus berkata kerajaan akan terus membantu dengan memberikan rebate kepada pengguna yang bil elektriknya berjumlah RM20 dan ke bawah sehingga 31 Disember 2014. Dengan pelaksanaan tarif baru ini, kerajaan masih perlu menanggung RM14 bilion subsidi setahun melalui pelepasan hasil perolehan gas asli ke atas semua pengguna elektrik di Semenanjung, termasuk 2.4 bilion setahun untuk pengguna domestik yang kurang daripada 300 kWj sebulan. Ditanya mengenai semakan tarif terhadap pengguna komersial dan industri yang dikhawatiri sesetengah pihak akan mengakibatkan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan, Nawawi berkata ia tidak sepatutnya berlaku. Ini kerana kenaikan sebanyak 16.85% bagi sektor industri dan komersial adalah kecil dan tidak memberi kesan besar kepada peningkatan kos pengeluaran. Tetapi sebenarnya kita kena kira dari segi kos untuk membuat suatu produk. Komponen elektrisiti di dalam kos untuk membuat satu produk, katalah meja kata, hanyalah 20 hingga 30%. Katalah kita ambil 30% bagi sebuah kilang untuk membuat satu barang, kos komponen elektrisiti 30% dari total kos satu parti untuk membuat barang itu. Tetapi kalau kita ambil pengiraannya pula ialah 30% kali dengan RM16.85 bermaksud kenaikan hanya RM5 kepada kos pengeluaran yang RM100 kepada barang tadi. Jadi kalaulah barang itu dijual dengan keuntungan 25%, maka kalau pihak kilang tidak menaikkan harga barang pun mereka masih lagi untung 25%. Untuk rekod, Nawawi pernah bertugas di bahagian pengagihan Tenaga Nasional Berhad TNB selama 20 tahun. Jadi saya rasa nak kata chain reaction ni secara logiknya tidak ada, tetapi saya rasa takut ada pihak orang yang tertentu mengambil kesempatan. Oleh itu saya mengharapkan pihak kerajaan, terutama kementerian yang berkenaan, patut mengenakan enforcement yang kukuh, mengadakan penguatkuasaan yang kemas supaya keadaan chain reaction ini tidak berlaku. Kita ada masalah di sini saja. Kalau masalah lain dari segi jumlah kenaikan tidak ada kesan. Mengakhiri perbualan mengenai isu semakan tarif elektrik TNB, Nawawi menjelaskan kenaikan tarif memang tidak boleh dielak akibat tekanan kenaikan harga minyak dan gas di pasaran antarabangsa. Menurut beliau, Petronas ketika ini menyerap margin kerugian yang besar dengan menjual bahan api kepada TNB pada harga RM13 per unit BTU berbanding RM42 harga di pasaran terbuka. Walaupun ini tidak dapat cover keseluruhan kos yang terlibat kepada TNB. Kalaulah nak dapatkan harga yang sepatutnya dengan harga kos tenaga itu, tarif kena naik kepada 80%, bukan 40%. 80% baru kosong-kosong. Maksudnya kerajaan kosong subsidi kepada bil elektrik.
Sebenarnya TNB tidak ada apa-apa. Dia bukan dapat untung apa-apa dengan kenaikan ni, kerana untung ni akan pergi kepada pengurangan tarif pihak Petronas.